Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan niaga Vista Manhaj yang berada di seluruh negara. Alhamdulillah hari ini 7 hari bulan Jun 2021 kita bersiaran secara langsung melalui aplikasi Zoom dan malam ini adalah giliran saya setiap minggu hari Isnin jam 9.15 malam dan setiap hari Jumaat jam 10 pagi saya bersiaran dalam sesi Zoom ini bersama dengan rakan-rakan niaga semua dan sesi ini adalah ditaja oleh pihak Vista Manhaj. Alhamdulillah, ianya merupakan sebahagian daripada support sistem ataupun sokongan yang diberikan oleh pihak syarikat khususnya dalam suasana pandemik COVID-19 hari ini. Kita tetap kena berinteraksi, kita tetap kena berjumpa, kita tetap kena bersua disebabkan oleh yang pertamanya kita perlukan ilmu. Dalam buat apa kerja pun kita kena ada ilmu. Nak berjaya di dunia kena ada ilmu, nak berjaya di akhirat pun kena ada ilmu. Asasnya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan ke mana-mana. Dan sebab yang kedua adalah kita perlu dirangsang motivasi kita. Sebab kita ni manusia banyak kelemahan. Bila bagi motivasi 2-3 hari hilang jadi basi, 2-3 hari jadi basi. Jadi setiap hari insya-Allah saya sendiri mengendalikan kelas-kelas online setiap hari sama ada melalui Zoom yang ditaja oleh pihak syarikat tapi juga dalam sesi Webex, dalam sesi Room, dalam Facebook Room, dalam Facebook Secret Facebook Vista Manhaj Malaysia, dalam Webex dan sebagainya. Setiap hari insya-Allah kita ada kelas. Jadi ini merupakan inisiatif yang penting sebab kita nak perkara yang penting adalah kita berhubung, kita connect. Itu adalah benda yang berhubung supaya kita dapat menambahkan ilmu, berkongsi idea dan juga mendapatkan aura, motivasi dan sebagainya bersama dengan rakan-rakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesi Zoom ini adalah bukan kali pertama ya, dah ini masuk kali yang ketiga. Dan kali yang pertama tu saya telah membincangkan tentang produk lebih kurang 1 jam 45 minit kita berbicara tentang produk. Kali yang kedua kita berbicara tentang plan pemasaran. Hari Jumaat yang lepas kita bercakap tentang bengkel pemasaran. Dua perkara yang kita telah bincangkan dalam sesi Zoom yang ditaja oleh pihak syarikat. Dan bagi anda yang terlepas sesi berkenaan, anda boleh ikuti melalui YouTube channel saya iaitu Sifu Niaga Darul Amal TV. Kalau anda tak tahu, anda boleh berhubung ataupun WhatsApp dengan saya untuk anda dapatkan channel YouTube channel Sifu Niaga Darul Amal TV, di mana di situ ada bukan sekadar ada seminar-seminar saya tetapi juga di situ juga ada saya simpan video-video testimoni yang saya percaya dah lebih daripada 100 video yang telah pun kita masukkan di situ ya. Sebab apa? Sebab saya join bersama dengan kumpulan saya pada 1 hari bulan November tahun 2019 ya. 2019 dan sejak itu kita melakukan rakaman video-video testimoni untuk digunakan oleh rakan-rakan niaga di seluruh negara. Dan ini merupakan sebahagian daripada support system yang kita gunakan. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita ada pertambahan lagi peserta. Ada pertambahan, saya kena daftar nama tu. Kan, kena daftar nama sebab apa? Ada baladi, ada jabatan bertuah. Tak ada jabatan bertuah. Jadi insya-Allah. Kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan, kita mula kelas kita pada malam ini. Boleh nampak tak skrin yang saya paparkan di share screen masing-masing? Boleh nampak ya? Ada. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, ini tajuk dia. Malam ni tajuk dia. Malam ni adalah sesi ketiga, iaitu tajuk dia adalah Vista Manhaj, platform komuniti menjana pendapatan sebagai pengguna bijak.
Ini tajuk dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, asas perniagaan Vista Barrage itu adalah memasarkan produk-produk pemakanan dan produk minuman yang baik untuk kesihatan kita. Dia adalah makanan dan minuman. Asas dia adalah kita nak pasarkan produk. Kita nak pasarkan produk, tetapi melalui kaedah network marketing. Kita ingin mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita, bukan sekadar menjadi pengguna, tetapi kita juga nak menjadi seorang usahawan yang berjaya bersama Vista Barrage. Dan asas paling penting yang ramai orang kena faham. Sebab apa? Di dalam bisnes MLM, ramai orang melihat daripada perspektif masing-masing. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, 80% daripada mereka yang join, sebelum itu saya perkenalkan diri saya, nama saya Amrul Suhairi, berasal daripada Sungai Petani Kedah, Nurul Ahmad. Saya menyertai Vista Barrage pada 1 November 2019, tapi saya berada di dalam legasi kumpulan HR sejak tahun 2009. Itu bermakna dalam masa 11 tahun, dan saya terlibat dalam industri multi level sejak umur 18. Saya sekarang umur 50 dah sekarang, 32 tahun, dan saya full time sejak umur saya 23 tahun dalam industri multi level. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kuncinya adalah kita kena melihat perspektif yang sama tentang industri multi level. Ramai orang melihat multi level ini sebagai macam-macam perspektif sebenarnya. Antaranya dia melihat industri multi level adalah berkenaan dengan cepat kaya. Nak bina, nak jadi jutawan, nak cepat kaya. Nak pakai kereta mewah, nak pakai rumah besar, nak pakai rumah besar. Bini saya confirm tak nak besar. Kan? Jadi ini adalah impian. Namun begitu, salah faham ataupun salah dari segi perspektif pandangan daripada ramai pegiat-pegiat MLM yang menyebabkan 80 hingga 90% daripada mereka yang menyertai syarikat-syarikat MLM mengalami kegagalan atau berhenti separuh jalan. Ini adalah kerana satu punca yang paling saya nampak adalah dari sudut perspektif yang sangat-sangat salah. Banyak perspektif yang salah. Ada orang melihat MLM ini adalah satu, cuma saya sebut tadi, nak jadi jutawan. Dia target aku nak jadi jutawan dalam tempoh 1 tahun. Dia target nak jadi orang mendapat pendapatan 5 angka dalam tempoh mungkin 6 bulan nak dapat 5 angka. Jadi dia meletakkan itu sebagai target dia. So bila dia letak itu sebagai target, bila dia tak capai target, dia jadi down, dia jadi lemah, dan dia akhirnya tinggal. Pergi buat benda lain. Tapi buat MLM juga. Buat benda lain. Tapi perspektifnya masih sama. Bila perspektifnya masih sama, gagal juga. Ada orang join MLM itu adalah kerana bertujuan sebab dia sakit. Pandangan dia adalah dia nak guna produk sebab dia diceritakan bahawa produk-produk yang ada dalam MLM, dalam sesuatu syarikat itu adalah sangat bagus untuk merawat sekian sakit. Jadi apa yang menyebabkan dia berhenti? Yang menyebabkan dia berhenti adalah sikap orang kita sendiri, iaitu apabila dia join sebab dia sakit, maka baik pun dia berhenti, tak baik pun lagi cepat dia berhenti. Baik pun cepat dia berhenti, tak baik lagi cepat dia berhenti. Itu sikap dia. Jadi itu yang menyebabkan dia tidak pergi kepada sebagai satu kerjaya jangka panjang. Dia pergi kepada satu tempat melainkan kalau company itu bermasalah, ya. Tetapi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada banyak syarikat di Malaysia yang bertahan lebih pada 30 tahun di Malaysia. Itu kerana ahli-ahli mereka dididik, dilatih dengan perspektif yang betul. Bila perspektif salah, apa yang kita buat pun tidak boleh membina kerjaya. Ada orang join multi level, perspektif dia adalah kerana dia nak berkawan. Dia tak ada kawan, dia nak kawan. So dia lihat MLM ni boleh berkawan ramai. Kan? Ada program, ada event, ada meeting dan sebagainya, boleh isi masa lapang dia. Ini pun tak boleh berjaya sebab dia hanya gairah untuk hadir mesyuarat, hadir perjumpaan, hadir BOM, pakai baju warna merah, seragam, contohnya. Macam mana nak berjaya sebab dia hanya attend seminar dan program saja tapi dia tidak lakukan dia. Okey. Ada orang join MLM, perspektif dia adalah dia nak jual produk.
Dia nak jual barang saja. So, akhirnya tidak juga berjaya. Sebab MLM itu bukanlah berkenaan dengan menjual produk semata-mata. Dan banyak perspektif-perspektif ataupun pandangan-pandangan yang salah yang menyebabkan proses pembinaan kerjaya dalam industri multi-level kepada lebih kurang 90% daripada mereka yang join multi-level itu gagal. Itu kena faham betul-betul ya. Anda kena melihat daripada sudut atau daripada perspektif yang sebenar. So kalau kita nak tengok apakah perspektif yang sebenar. Okey. Dalam kalau kita tengok skrin yang saya pertama tadi, tajuk kita adalah berkenaan dengan platform Vista Manhaj, platform komuniti menjana pendapatan sebagai pengguna bijak. Ini kena ingat betul-betul tajuk kita. Platform satu tempat, komuniti maknanya satu kumpulan yang ramai menjana pendapatan sebagai pengguna yang bijak. Maknanya ajak yang paling asasnya ada komuniti dan kita bertindak sebagai pengguna yang bijak dan kita mengajak lebih ramai orang untuk menjadi pengguna yang bijak. Daripada situlah ianya merupakan satu proses membina organisasi, akhirnya kita akan mendapat pendapatan-pendapatan yang ditawarkan berdasarkan kepada perkembangan dan pertambahan di dalam ahli di dalam kumpulan anda. Ini asas yang paling penting. Penggunaan kaedah pemasaran berangkaian di dalam gerak kerja atau platform community, multi-level marketing. Sebab kita kena faham betul-betul. MLM itu adalah berkenaan dengan menggerakkan produk di dalam organisasi yang dibina secara aktif ke arah mencapai pendapatan pasif. Ini asasnya. Sebab ramai orang tak ambil kisah pun tentang apa yang dikatakan sebagai MLM. MLM itu adalah berkenaan dengan menggerakkan produk. Gerakkan produk maknanya apa? Ada transaksi. Ada transaksi perniagaan di dalam tu. Produk, dia kena ada produk dalam kumpulan, dalam organisasi. Maknanya setiap daripada kita kalau nak sukses dalam industri multi-level, kalau nak bina kerjaya di dalam multi-level, kena ada organisasi di bawah anda. Bermakna kena melakukan aktiviti penajaan dan banyak aktiviti-aktiviti lain yang saya akan kongsikan sekejap lagi untuk membolehkan anda mendapat organisasi yang mantap, yang kuat, yang boleh menjana pendapatan. Pada asasnya kena lakukannya secara aktif. Buat kena aktif lah. Kalau duduk saja tidur, tunggu orang datang untuk join, tunggu orang datang untuk nak dengar produk anda, mana mungkin. Kita tak boleh duduk pasif. Peringkat awal, aktiviti kita kena aktif. Maknanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau duduk di rumah, lepas tu melangut, orang Kedah kata melangut je kan. Tak ada apa-apa pun aktiviti yang kita boleh memberikan awareness kepada pasaran. Kita tak bagi tahu pun kita ada bisnes ni. Itu yang masalahnya bila jiran join kita marah. Join dengan orang lain, kita marah. Kenapa kau join dengan orang luar? Kenapa kau tak join dengan aku? Dah kau tak cakap. Kau tak bagi tahu. Macam mana aku nak tahu? Kan? Tiba-tiba datang orang dari luar. Nak pula tak datang ke rumah dia pun orang luar tu. Hanya melalui aplikasi WhatsApp video call saja. Sembang-sembang macam tu saja. Barang terbang melalui courier service datang ke rumah gitu aja. Kenapa kita tak aktif? Itu banyak alasan pula. Dalam suasana COVID-19, lockdown dan sebagainya, banyak orang memberikan alasan lockdown. Tak boleh buat kerja. Sedangkan banyak cara, banyak cabang yang kita boleh gunakan. Sebentar petang tadi saya berbual dengan Ustaz Azman 001 Kelantan. Kita nak selepas ni kami akan call secara video call setiap daripada ahli-ahli kita untuk kita sembang-sembang santai. Minum kopi be live. Minum kopi bilah maknanya minum di rumah masing-masing, tapi kita boleh bersemuka, boleh sembang-sembang dan kita cari cara macam mana kita nak membantu rangkaian kita untuk bergerak. Ini yang kita kena lakukan tuan-tuan dan puan sekalian. Selain daripada kita menggunakan aplikasi Facebook, Instagram, ramai orang tak tahu, ramai orang tak erti. Tapi tak tahu dan tak erti itu kena lakukan sesuatu, iaitu ikutlah kelas, datanglah program ilmu melalui online. InsyaAllah kita doakan selepas ini bolehlah kita lakukan sedikit-sedikit aktiviti offline. Tapi saya percaya suasana pandemik ini akan memakan masa yang agak panjang untuk
nak kembali normal bertahun. Saya yakin dan percaya ianya akan mengambil masa yang panjang. Jadi sebab itu kita kena bersedia dengan penggunaan platform yang tepat dalam masa sekarang ini. So tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, platform Vista Manhaj. Kita memilih platform Vista Manhaj untuk membina kerjaya di dalam komuniti yang seperti yang saya sebut awal tadi adalah kerana Vista Manhaj itu mempunyai kekuatan pengurusan yang berhala tuju ke arah jangka panjang. Saya mengenali sangat pengurusan syarikat ini. Saya mengenali sangat Puan Aida binti Dr. Hashim sebab saya terlibat di dalam kumpulan HiGod bersama dengan ayahda beliau, Datuk Haji Hashim Jahaya, ketika saya bersama dengan kumpulan HiGod. Maknanya ketika saya bersama dengan Datuk Hashim pada tahun 2009, saya mengenali Puan Aida dan dia terlibat secara aktif sebagai pengurus pemasaran ketika itu. Dan saya melihat bagaimana kreatif beliau dalam penghasilan produk dan juga kreativiti beliau dalam melakukan event dan sebagainya. Dan saya percaya dia sudah aware dengan apa yang sepatutnya dibuat dan apa yang tak sepatutnya dibuat dalam industri dengan pengalaman lebih daripada 10 tahun. Begitu juga dengan CEO kita, Cik Saudara Khalil Jeffrey. Saudara Khalil Jeffrey ini muda, tak sampai 40 lagi. Tetapi beliau berpengalaman dalam membantu dan support HR marketing milik bapa mentua dia, Datuk Hashim Yahya, dan daripada bawah, daripada agak kotak. Tahu dah apa yang patut dibuat, apa yang tak patut dibuat. Dan mereka sebelum ini sering berbual dengan saya sebab mereka adalah kawan saya. Saya kenal kawan saya kenal sahabat saya dan saya tahu bahawa mereka ini faham dan mereka ini melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh sebuah syarikat multi-level marketing untuk support kepada ahli-ahli. Yang kedua je tuan-tuan dan puan-puan, Vista Manhaj ini adalah legasi daripada kumpulan HR yang sudah kukuh lebih dari 20 tahun pengalaman. Walaupun Vista Manhaj bukan anak syarikat kumpulan HR, kumpulan HiGod, tetapi legasinya. Bagaimana Puan Aida yang belajar tentang bisnes ini sejak daripada beliau belajar lagi. Sudah belum belajar lagi, Datuk telah memperkenalkan benda-benda yang seperti ini dan mereka dengan itu pengalaman itulah telah memberikan mereka jalan untuk melihat apa yang patut buat, apa yang tak patut buat. Legasi yang kukuh itu akhirnya terbentuknya HR Manufacturing, kilang kita di kawasan industrial Mergong berserta sekali dengan tim R&D. Sinergi kerjasama dengan HR Manufacturing dan tim R&D yang berpengalaman lebih 10 tahun dalam penghasilan produk-produk pemakanan yang sangat baik untuk kesihatan berasaskan pemakanan sunnah, inilah yang menyebabkan produk-produk Vista Manhaj itu mendapat tempat, mendapat perhatian. Tadi saya berbual dengan Dr. Adam, leader kita di Terengganu, beliau sendiri mengakui kehebatan produk-produk Vista Manhaj. Malah ada kes seorang sahabat kita di sana yang mengalami masalah kencing manis, mengalami masalah buah pinggang, mengalami masalah darah tinggi, mengalami masalah batu karang. Dengan izin Allah, asbab daripada mengamalkan dalam masa 3 bulan, beliau sembuh daripada penyakit itu dan itu mengagumkan doktor yang beliau pergi berjumpa setiap rutin checking sebulan sekali kita pergi check tu. Dan akhirnya doktor berkenaan beli produk. Cuma dia kata jangan daftar saya sebagai ahli, saya tak nak dia, tapi dia guna jadi consumer pada produk-produk Vista Manhaj. Hasil daripada testimoni perspective dia sendiri, leader kita di sana yang mengalami masalah itu. InsyaAllah lepas lockdown ni saya akan ke sana untuk mengambil video sahabat kita yang dah sihat dah sekarang, alhamdulillah. Sebab keberkesanan produk Vista, ianya bukan produk kaleng-kaleng, bukan produk biasa-biasa, tetapi produk yang telah diuji tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan produk ini adalah produk yang telah digunakan pakai daripada proses kajian sehinggalah sekarang oleh keluarga Aida Datuk Hashim, oleh keluarga CEO kita. Kebanyakan produk diuji dulu. Contohnya Motafas, Puan Aida sendiri mengalami masalah asma, mengalami masalah resdung. Dia bersama dengan tim R ini menghasilkan Motafas ini. Alhamdulillah, hari ini Puan Aida sangat sihat. Dah tak bersin, dah tak asma lagi. Begitu juga dengan CEO kita yang mengalami masalah
apa GERD. GERD ni masalah berkaitan dengan usus ni. Beliau mengamalkan susu bikolin. Okey, begitu juga dengan ibunda kepada Puan Aida Datuk Hashim sendiri, Datin Haja Atikah, yang mengalami masalah kencing manis dan terpaksa menggunakan insulin, injek insulin. Alhamdulillah, sangat positif kesan beliau. Ya, itu yang terjadi. Datuk Hashim sendiri pun menggunakan terapi manhaj kerana beliau bagi masalah sakit di bahagian leher. Ada banyak testimoni, malah Puan Aida sendiri, anak kepada CEO kita, anak kepada Puan Aida juga, suami isteri kan, mengalami masalah saraf otak. Dan Alhamdulillah, penyakit tik yang diduduk sekejap, tarik tu, Alhamdulillah, anaknya semakin improve. Dia mengamalkan antara yang paling penting adalah B-Mind, Stivista dan sebagainya. Jadi ramai orang agak skeptikal. Ramai orang agak rasa macam ragu-ragu nak mengamalkan produk-produk yang seperti ini. Banyak orang bercakap tentang negatif tentang produk-produk pemakanan kesihatan. Betul, ada mereka yang menghasilkan produk pemakanan kesihatan semata-mata untuk berniaga. Tetapi saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bagaimana saudara CEO kita bersama dengan Puan Aida, mereka sendiri mengamalkan. Saya sering ke rumah mereka, saya tahulah mereka sering mengamalkan produk. Mereka memang ada produk-produk Vista Manhaj di dapur di rumah mereka untuk digunakan oleh seluruh seisi keluarga, termasuk Datuk Datin sendiri. Jadi kalau mereka menghasilkan produk yang tak selamat, mana mungkin mereka sendiri nak amalkan. Saya pernah menyertai satu syarikat MLM di mana produk dia begitu laris, begitu hebat, luar biasa jualannya, tetapi toke dia sendiri tak minum. Toke chairman dia sendiri tak minum pun. Saya pernah obsession dengan beliau, saya tak minum pun. Saya pun tak pelik juga, risau juga kan. Order tak minum, pelik juga kan. Tapi itulah hakikatnya. Tapi di dalam Vista Manhaj, mereka mengamalkan, dan bukan mengamalkan baru, tuan-tuan dan puan sekalian. Puan Aida contohnya menghasilkan komik ini sudah 11 tahun sebelum Vista Manhaj wujud lagi. Telah hasilkan ini. Ketika itu beliau mengandung, kemudian melahirkan anak, nak dapatkan satu cara supaya susu banyak. Sekarang ni masalahnya susu, ramai ibu-ibu yang mengalami masalah kekeringan susu. Jadi anak-anak tak boleh nak minum dengan kenyang dan cukup. Ya, terpaksa berhenti dan ambil susu yang ada dijual di kedai-kedai. Puan Aida ceritakan produk Gomik ini, dan produk Gomik ini adalah produk yang sebenarnya bagi wanita membantu menambahkan susu. Ya, bila tambah susu, dia boleh cukuplah sampai 2 tahun untuk diberikan, sebab sebaik-baik minuman adalah susu dan sebaik-baik susu adalah susu ibu. Tapi Puan Aida menghasilkan Gomik daripada susu susu kambing. Sebab susu kambing adalah susu yang kedua terbaik selepas susu ibu. Okey? Sebab dia bersifat alkali seperti susu ibu. Ada satu lagi susu bersifat alkali, iaitu susu ikan paus, tapi tidak ada ladang peternakan susu tenusu ikan paus, tak ada. Tak ada lah. Jadi pilihan kita tidak ada pilihan lain, iaitu susu kambing semata-mata. Saya tak ada hasrat nak cerita pasal produk pada ni. Ada boleh tengok video produk, penerangan produk saya di dalam YouTube channel Seafood Niaga Darul Aman. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, perniagaan di dalam komuniti adalah yang kita sedang lakukan. Jenis bisnes yang kita sedang lakukan adalah perniagaan perkongsian nilai, sharing value antara sesama anggota komuniti ke arah mencapai misi dan objektif yang diimpikan, iaitu pembinaan ekonomi komuniti yang mantap dan berjangka panjang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bisnes yang MLM ni adalah berkenaan dengan orang tak pandai pun boleh berjaya, orang yang pandai lagi boleh berjaya. Ianya berkenaan dengan teamwork, bantu-membantu. Ini kita mungkin kita ada ilmu, kita kena sampaikan ilmu yang kita ada kepada rakan-rakan kita supaya mereka juga dapat berniaga dengan baik macam kita. Ini kita ada masalah daripada segi motivasi dan semangat. Kita kena pergi cari orang yang bersemangat. Hari ini kita bermasalah untuk bercerita tentang plan pemasaran. Kita ada upline kita
yang Upline boleh tak ada. membantu kita untuk kita untuk kita mantapkan lagi pengetahuan dan ilmu kita tentang plan pemasaran. Okey, saya faham sebab ada line tak berapa stabil sekejap tadi sebab ada call masuk ya, ada call masuk dekat phone saya. Phone saya ni sharing data. Tak apa, sekarang ni stabil. Boleh dengar dah balik? Boleh. Boleh dengar. Okay, boleh. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, asas yang paling penting adalah dalam bisnes ini yang pertama, jangan lari daripada orang yang lebih pandai. Anda kena akrab dengan orang yang lebih tahu, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih berilmu, orang yang lebih berkemahiran di dalam bidang ini. Anda kena cari tok guru untuk sukses. Anda kena cari orang yang boleh membantu anda, boleh membimbing anda untuk sukses. Hang Tuah tidak akan menjadi pahlawan terbilang kalau dia mengharapkan sang adiputra, maha guru dia yang bertapa di Gunung Ledang, turun datang jumpa dia nak mengajar dia. Kena naik atas. Hang Tuah 5 bersaudara kena naik ke Gunung Ledang untuk bentuk ilmu dengan sang adiputra. Tuan-tuan dan puan, ramai daripada rakan-rakan yang terlibat dalam industri ini, mereka amat balas untuk berkongsi dan mencari tok guru. Malah bila buat kelas percuma pun dia buat secara percuma online dan offline pun malas nak menuntut ilmu. Kadang-kadang dia rasa macam lebih kurang sama je nak cerita. Betul, kadang-kadang lebih kurang sama tapi tak berapa masuk dalam kepala dia. Kelas pemasaran mungkin kena buat banyak kali baru boleh masuk. Dan paling penting adalah selepas kelas tu, kan, kita merasakan kita dah faham tapi rupanya banyak lagi yang kita tidak faham. Jadi ia je adalah berkenaan dengan perkongsian nilai. Apa lagi contoh perkongsian nilai? Apabila kita kita nak pergi cerita dekat seseorang, kita tak pandai nak cerita. Kita takut dia tak boleh terima. Buat pertemuan kalau sebelum ni bawa upline sebab upline boleh cerita. Tapi bukan bermakna kena bergantung kepada upline sampai bila-bila. Kita mesti ada kekuatan untuk bercerita sendiri sebab orang yang nak join dia akan tengok adakah kita seorang yang boleh memimpin dan membantu dia. Ini yang kes yang berlaku apabila hari ini kita pergi cerita dekat si A tak nak masuk, A tak nak join. Tetapi lepas seminggu, ada si C datang jumpa si A ni dan C dia masuk dengan C. Sebab apa? Sebab A lebih yakin dengan C daripada kita kerana kita marketing plan pun tulis-tulis lagi. Kita marketing plan pun masih call-call lagi dengan upline. Kita nak cerita pun tergagap-gagap. Kita nak cerita pun tak yakin. Nak cerita pasal produk pun tak reti. Jadi macam mana orang nak ikut? Macam mana orang yang berkualiti nak join kita kalau sekiranya kita tidak memahirkan diri di dalam melakukan penceritaan? Contoh nak cerita marketing plan. Saya dah ajar dah macam mana nak menghafal marketing plan. Betul tak? Saya dah ajar dah. Jadi macam mana teknik dia? Kena buatlah. Kan kadang-kadang tak jumpa orang lagi. Okey, tak jumpa lagi, cakap dengan pokok, cakap dengan kayu, cakap dengan apa sekalipun asalkan boleh present. Tulis tapi jangan rujuk kepada marketing plan. Hafal. Teknik hafal saya dah ajar dah di dalam kelas bangkit plan pemasaran pada hari Jumaat yang lalu dan ada dalam video saya Seafood dengan Nur Ahmad TV. Pada yang nak pertama kali tu tolong subscribe channel tu, tolong tekan tombol loceng macam biasa supaya anda sentiasa diupdatekan tentang apa yang saya masukkan di dalam channel berkenaan. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, inilah yang saya masukkan sebagai perkongsian ilmu. Kalau kita nak terlibat di dalam perniagaan-perniagaan yang lain yang bukan seperti ini, tuan-tuan dan puan kena pergi cari ilmu sendiri. Nak jadi kontraktor, kena masuk kursus itu, kena masuk kursus ini. Betul tak? Nak jadi peniaga runcit pun kena pergi kursus sana, pergi kursus sini. Kena belajar. Mana boleh buka kedai tak reti? Buka pasar raya tak reti. Even nak jual buah pun kena belajar dengan orang yang pandai. Nak beli kat mana buah ni, nak cerita macam mana buah yang elok macam mana, buah yang tak elok macam mana. Kena kenal lah. Kena belajar lah. Kan? Jadi di dalam bisnes ini yang pertama je, kalau buat perkongsian nilai atau sharing value ni adalah akan terjadi apabila kita manfaatkan upline. Dalam contoh dalam online sekarang ni, tak pandai nak cerita. Ajaklah upline tolong buat satu sesi WhatsApp video call bersama dengan prospek kita. Kita sembang-sembang, kita sharing-sharing. Ajaklah. Kan? Bila kita dapat kongsi dan kita dengar, jangan masalah je sekarang, bawa upline, jumpa prospek, kita main handphone.
bawa upline, jumpa prospek, kita tak fokus. Kan? Kita call kawan lah, kita main PUBG lah. Jadi, kita dah jadikan upline sebagai balaci untuk jadi robot untuk cerita. Minta maaf lah saya gunakan perkataan balaci. Sebabnya akhirnya tiap-tiap kali nak jumpa prospek, kena guna upline. Upline pun dia ada masa dia. Dia bukan ada kita seorang. Dia ada ramai downline. Tuan-tuan dan puan. Yang dia kena bantu adalah downline baru. Yang dia kena bantu adalah downline yang belum tahu apa-apa. Yang dia kena bantu adalah mereka yang dalam proses untuk belajar. Okey? Janganlah sampai 6 bulan tak pandai-pandai lagi. Janganlah sampai 1 tahun tak pandai-pandai lagi. Kenapa tak pandai? Sebab nak tunggu upline. Hari yang dijanjikan dengan prospek, upline ada appointment dah dengan orang lain. Jadi, mana boleh dia nak tinggalkan prospek daripada leader dia yang lain untuk bantu kita seorang. Dia ada masa dia tertentu. Jadi bila itu tidak berlaku, ada yang merajuk, ada yang tapi hakikatnya, tuan-tuan dan puan sekalian, hakikatnya kena berdikari. Upline membantu. Ya, upline tolong anda, bimbing anda, tunjuk cara. Anda ambil ilmu dia. Dan bila dah ada ilmu, kena buat untuk mendapatkan kemahiran. Dalam bidang apa sekalipun. Nak solat pun kena buat selalu. Kalau 10 tahun sekali solat, tobat, lupa lah macam mana nak solat. Kan? Begitu juga nak hafal ayat-ayat lazim. Ada yang umur 50 lebih dah. Jarang-jarang baca doa ayat lazim. Kan? Duk baca qul wallahu idza a'taida, qul wallahu idza a'taida. Apa yang terjadi? Itu je lah yang dia baca. Sebab apa? Sebab itu saja yang dia baca, maka itu je yang dia mahir. Kalau anda nak sukses, anda follow upline, dengar apa upline cakap, lepas 3-4 kali, lepas tu fasa kedua, cakap kat upline, teman saya tapi biar saya cakap. Lepas tu tegur saya, kat mana yang salah. Lepas tu masuk fasa ketiga, buat sendiri. Masuk fasa ketiga, fasa pertama, upline, bawa upline dengar, upline yang buat presentation, upline bercerita. Kita tengok, jangan main PUBG. Fasa yang kedua, ya, kita sendiri buat, upline ada tapi dia dengar dan dia akan tegur kita selepas itu. Jangan upline pergi tegur depan-depan prospek, dia akan salah pun salah lah. Jangan kita tegur dan jatuhkan maruah downline kita. Kau cakap tak betul tu, produk tu bukan boleh begitu begini. La ilaha illallah. Kau nak orang tu masuk, anda kena faham prospek yang dibawa oleh downline kita, dia mengenali downline kita tu, bukan dia kenal kita pun. Jadi dia akan lebih mendengar daripada orang yang dia kenal. Nak join adalah berdasarkan kepada dia respect tak kepada orang yang dikenal tu. Itu satu perkara yang lain. Jadi janganlah tak menyebabkan dia tak respect dengan menegur dia di depan-depan. Tak salah, tak betul lah. Ada teknik, ada cara. Sebab itu bisnes ni best. Kalau kita buka Grab Burger sekalipun, kita tak akan boleh takkan ada orang pun nak bantu, buat sendiri lah. Kan? Jadi dalam bisnes MLM, satu bisnes community, ianya adalah kita sharing ilmu, kita berkongsi. Malam ni bukan ada sekadar ada grup saya saja, ada grup-grup daripada tempat lain, dan kita terbuka. Kita terbuka, siapa pun boleh join dan siapa pun boleh belajar. InsyaAllah, sebab ilmu tu Allah yang punya, bukan kita yang punya. Kita bantu orang, maka Allah bantu kita dengan lebih banyak lagi. Faham asas ini penting sekali, tuan-tuan dan puan sekalian. Okay? Alright. Seterusnya, ini asasnya. Benda ni sebenarnya saya selalu bercerita, saya selalu sharing dengan ramai orang sebenarnya, tetapi ramai orang tak buat. Itu masalah. Ramai yang tak buat. Pertamanya, ya, jangan risau, bagi mereka yang ada dalam grup praktikal, saya akan masukkan nota-nota ini selepas ini di dalam grup praktikal. Jangan risau. Bagi yang tak ada dalam grup praktikal tu, boleh minta boleh minta saya masukkan dalam grup praktikal lah. Kalau tak pun ada salin lah sekarang. Okey, rukun kejayaan dalam program komuniti ini adalah yang pertama, asasnya adalah kita nak satu program komuniti. Akhirnya, cuba bayangkan ya. Akhirnya apa? Akhirnya bukan sekarang Akhirnya kita ada satu kumpulan komuniti, ya, kumpulan komuniti mungkin 10,000 orang, 15,000 orang, mungkin 20,000 orang
dia jadi virus, dia merebak. Dia merebak. Bisnes ini adalah satu bisnes yang merebak. Sekiranya network anda ni latih dengan cara yang betul, dia akan viral. Saya sendiri ada network di Sabah, di Sarawak, tapi saya tak nak pergi pun bawa Vista Berhad ke Sabah Sarawak buat masa sekarang. Kan? Tapi dah ada dah kat sana dan saya dapat income kat sana sebab dia merebak, dia viral. Okey, ini asasnya. Kita nak cuba bayangkan dalam satu masa, mungkin 2 tahun dari sekarang, mungkin 3 tahun dari sekarang. Ada orang cakap, alah lambat je Cik Ambrus. Yalah, bina sendiri membina. Come on lah. Kota Rom tidak terbina dalam masa satu hari. Ini bukan buat skim cepat kaya, weh. Ini bukan skim cepat kaya. Kalau ini fikir ini skim cepat kaya, tak payah. Pergi buat benda lain. Ada skim-skim cepat kaya ni masuk RM10. Oh, tunggu dapat 10 juta, 10 bilion. Pergi masuk sana. Sampai sekarang pun ramai orang jadi gila dah. Menunggu berbilion-bilion duit dah masuk. Ini bukan skim cepat kaya. Ini perniagaan genuine, perniagaan yang betul, perniagaan yang patuh kepada undang-undang, ada lesen dan sebagainya. Produk kita juga adalah produk yang diiktiraf oleh pihak-pihak di dalam kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Ini bukan sekadar perniagaan biasa-biasa. Jadi asasnya cuba bayangkan lagi sekali ya, bayangkan bila anda ada komuniti sekitar lebih kurang kita katalah 10,000 orang lah contoh dia. Kita ada komuniti 10,000 orang contoh dia. Apa yang terjadi? Dan 10,000 orang ni menjadi pengguna. 10,000 orang ni menjadi pengguna. Dan tiap-tiap bulan mereka berbelanja sebagai pengguna, anda katalah anda dapat RM1 sudah sebagai overriding. RM1 sudah. Daripada 10,000 orang ini, berbanding income anda 10,000. Itu kalau RM1. Tapi bagi yang dah ikuti kelas plan pemasaran dengan saya, begitu melihat terkejut dengan plan pemasaran kita yang luar biasa. Ada 6-7 modus yang ditawarkan di dalam plan pemasaran kita. Saya ambil contoh sampai satu tahap. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Kita dapat RM1 setiap orang dari yang berbelanja di dalam kumpulan kita. Ya, dan masa itu, tuan-tuan dan puan dah tidak perlu lagi terlalu aktif melakukan aktiviti sebab dah ada pengguna. Sebab itu kekuatan produk memainkan peranan yang sangat penting. Ya, mengguna produk. Sharifah Ibrahim daripada Komusang kemarin bagi tahu kata ada ahli yang datang untuk buat belian lagi. Betul tak? Dan apa yang terjadi? Sebab apa? Orang yang akan beli balik produk kita, orang yang beli balik produk kita sebab dia puas hatilah dengan produk kita. Betul tak? Dia sukalah dengan produk kita. So bayangkan kalau produk kita ini disukai oleh 10,000 orang. Bukan anda yang kena cari 10,000 orang tu. Dan rangkaian anda, pembinaan rangkaian yang kita kena belajar untuk kita membina rangkaian step by step. Ini dah menyebabkan ramai orang jadi mendapat pasif. Saya ambil contoh RM1 itu sebagai contoh je, bukannya actual yang ada dalam plan pemasaran kita yang lebih baik daripada itu. Jadi asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, asasnya adalah untuk mengajak orang jadi pengguna. Kan? Orang yang pergi pasar raya, orang pergi Aeon, orang pergi Tesco, orang pergi Giant, mereka adalah pengguna yang nak guna barang. Bila lockdown je habis roti gardenia. Adakah mereka beli dan jual? Tak, mereka beli roti gardenia sebab mereka nak makan. Mereka nak jadi pengguna. Ini asas yang paling penting. Kita bukan buat business training tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita buat business network marketing. So asasnya adalah mengguna. Siapa yang kena guna? Diri sendiri. Siapa yang kena guna? Diri sendiri. Kalau kita tak guna, pergi cari orang. Kerja cari orang je, cari orang je. So apa yang anda akan dapat adalah anda akan dapat orang yang macam anda. Selalunya begitulah. Ya, bapak borek, anak rintik. Faham tak? Anda akan dapat orang yang dia join tapi dia tak jadi pengguna pun. Kan? Dia hanya akan nak pula plan pemasaran kita ada 3 bonus yang support ahli-ahli baru, iaitu support ahli kita supaya ada income walaupun tak maintain, ya, walaupun tak cukup maintain, tetap dapat bonus. Bonus sponsor, bonus pairing dan bonus placement. 3 bonus tu tak maintain pun tak apa. Jadi ramai juga daripada ahli-ahli kita yang dia tak guna barang. Jadi kalau kita lahirkan orang yang tak guna barang, mana kita kena seolah-olah kita pergi ke pasar raya, seolah-olah kita pergi ke kedai, tetapi kita beli sekali je. Lepas tu kita bagi tahu dekat jiran kita, kau pergilah dekat pasar raya ABC tu. Pasar raya tu ada kedai barang bagus-bagus lah, harga pun murah.
Kita tak bagi dah. Dan jiran kita pun buat benda yang sama. Macam mana kita nak mendapatkan apa yang saya sebut sebagai contoh tadi. Lepas 2 tahun, lepas 3 tahun, lepas 5 tahun, tuan-tuan dan puan akan mendapat passive income daripada pengguna. Sebab orang pergi sekali ya. Kita sendiri tak beli. Macam mana tuan-tuan dan puan nak menjana pendapatan pasif? Pendapatan pasif ini adalah satu bentuk pendapatan yang kita buat kerja dalam satu tempoh yang tertentu yang secara relatifnya pendek, tapi akhirnya kita akan mendapat satu pendapatan yang tak perlu buat kerja ataupun hampir tak perlu buat kerja tapi dapat pendapatan. Ini asas yang paling penting yang kita kena faham. Tetapi kalau kita tak guna barang. Bila kita tak guna barang, kita taja 10,000 orang pun kosong lah. Tong drum yang kosong. Faham tak? Anda ada menaja, grup ada aktif sponsor, grup ada aktif menaja. Oh, menaja ni pasal apa? Seronok dapat RM50 satu lot, betul? Seronok tambah-tambah yang jenis menaja paket besar-besar tu, seronok menaja dapat 1,100. Tetapi apabila kita tak educate orang untuk menjadi pengguna, tak guna tuan-tuan dan puan ada 1,000 VIP Diamond sekalipun. Tak guna tuan-tuan dan puan ada V-Diamond sekalipun, ada 1,000 orang, ada 10,000 orang sekalipun. Kalau mereka tidak menjadi pengguna. Kerja mereka cari orang baru. Habis tu database kita yang ada 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang, 10,000 orang tu kosong. Dan akhirnya semua orang akan penat. Sebab apa? Sebab ada bulan orang belajar, ada bulan network kita belajar, ada bulan network kita tidak belajar. Dan dengan itu kita dah tak dapat pendapatan. Sebab apa? Walaupun sebelum itu kita dah ramai dah dalam grup kita. Kita tengok ramai 3,000 orang. Tapi tak ada belian ulangan. Tak ada repurchase. So bila tak ada belian ulangan, tak ada repurchase, macam mana kita nak dapat passive income, tuan-tuan? Passive income bukan bermakna kita peramalkan downline kita untuk buat penajaan. Faham maksud saya tak? Oh, hari ni ada penajaan tak? Hari ni ada penajaan tak? Kita bukan nak peramalkan downline kita untuk buat penajaan, tetapi passive income akan datang daripada belian ulangan di dalam rangkaian kita. Belian ulangan dalam kumpulan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu, ada 3 modus penting yang wajib maintain. Maintain ni bermakna beli RM250 sebulan terkumpul. Daripada 1 bulan sampai 30 atau 31 bulan terkumpul. Okey, belilah bulan ni kita beli kopi, kita beli teh, kita beli barang-barang yang kita memang guna. Saya bukan bercakap tentang kita jual ubat. Kalau kita tuan-tuan dan puan buat produk Vista ni, sakit ini, sakit urat, sakit kecil manis, sakit darah tinggi, makan produk itu, makan produk ini. Sebenarnya produk Vista ni adalah produk makanan yang kita makan, kita rasa kenyang. Betul tak? Kita makan, kita rasa kenyang. Tak makan nasi, tak apa kalau kita minum produk Vista. Betul tak, Bali? Tak makan nasi, tak apa. Betul. Pagi-pagi kita minum komik, campur dengan kopi pun boleh. Ambil teh tarik, saya campur dengan Bicolin. Petang tadi minum Bilaf tea, campur dengan Bicolin. Rasa kenyang. Dia belum dinner lagi. Kenyang, itu penting kan? Nak kenyang, rasa kenyang. Jadi yang pertama, sebab Ustaz Azman Musa daripada Kelantan turun berat badan sebanyak 6 ke 7 kilo dalam masa 3 minggu. Sebab bila dia makan produk Vista, lagi seronok Ustaz Azman ni. Dia makan, dia campur. Pagi-pagi tu dia ambil Bicolin, campur Botafal, campur Biban dalam satu botol mineral water besar tu, dia shake, dia minum slow. Dia kenyang. Dia tak perlu makan nasi. Dia kata pukul 4 petang pun tak rasa makan nasi. Tak makan nasi pun tak apa. Itu sebab berat badan dia turun. Mencapai matlamat. Bukan tunggu orang sakit, tuan-tuan. Tetapi disebabkan oleh produk Vista Barang ini adalah produk yang sihat, halal dan baik. Ada banyak zat, vitamin, mineral. Sebelum ni kita makan semua makanan kita ni, mana ada banyak zat, vitamin dan mineral. Sebab semuanya ada racun. Sayur ada racun. Betul tak? Ikan dimasukkan formaldehyde untuk supaya dia boleh tahan lama sebelum dia dibawa ke dermaga. Beras untuk elak daripada bubuk dimasukkan bahan kapur barus. Itu semua chemical. Kita makan, yes, kita kenyang, tapi kebanyakan makanan dia merosakkan sel dalam badan kita. Saya tak kata jangan makan nasi, saya pun makan nasi. Saya tak kata jangan makan nasi goreng, saya pun makan. Betul tak? Tetapi apa asasnya?
amalkan. Kalau boleh ubah sesuatu yang kita boleh perbaiki dari segi minuman kita sekurang-kurangnya, kita amalkan minuman yang sihat. Dalam Miftah Manhaj, kalau kita minum Be-Mind. Jangan anggap Be-Mind ni ubat. Anggapkan ini adalah makanan coklat untuk sistem saraf pusat otak kita. Kita minum ni, kita hilang dahaga, betul. Kita minum ni boleh kenyang, betul. Tetapi yang bestnya adalah kita minum ini, dia memberikan sistem otak kita menjadi hebat. Itu yang kita nak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni tak ada di tempat lain. Kita minum Bicolin. Tukarlah, sebelum ni kita minum di tempat lain, minum Bicolin pun boleh kenyang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi bila kita minum Bicolin, yang dalamnya ada 3 susu. Ada 3 susu. Susu Bicolin dia ada 3 susu. Ada susu lebah, Royal Jelly. Dia ada susu kambing dan dia ada susu kolesterol. Dia membantu untuk menjaga sistem kesihatan kita. Walaupun asalnya kita ni semua sebagai pengguna nak hilang dahaga. Betul? Kita nak rasa kenyang. Minum ni kenyang. Hilang dahaga. Tapi ada perkara yang ketiga, dia membantu improve kesihatan. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang keluarkan bilas, teh tarik. Ramai orang minum teh tarik dekat kedai-kedai sebelum ni. Kan? Minum dekat kedai mamak dan sebagainya. Kedai mamak ni, dia ada susu lemak berkrim yang bukan susu pun. Sawit campur dengan creamer dan sebagainya. Itu bukan sihat pun. Hari ni kita nak minum teh tarik. Sedap lagi daripada teh tarik yang ada dekat luar. Tetapi teh tarik ni ada kebaikannya sebab dia tak ada gula. Dia ada stevia. Dia ada inulin untuk membersihkan usus. Faham tak? Ada manfaatnya. Dia ada maca untuk hormon. Dari tribulus terestri untuk melancarkan perjalanan darah. Dia ada L-arginine sebagai protein yang membantu bertenaga segera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah teh tarik, tapi kalau kita minum, dia lebih baik. Kita rasa sedap, sesedap teh tarik. Kita rasa kenyang, kita hilang dahaga sebagaimana kita minum teh tarik. Tetapi yang teh tarik memudaratkan kesihatan, ini mengimprovekan kesihatan. Maksudnya, come on, tuan-tuan. Jadilah pengguna. Didik orang jadi pengguna. Ini asas yang paling penting sebagai satu perniagaan komuniti. Kalau kita ni, asyik nak cerita orang sakit. InsyaAllah sampai hari kiamat pun tuan-tuan tak boleh bina passive income. Ini asasnya. Itu paling penting. Satu. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan menjual. Kena jual Kecik Abrus. Jual sebagai pengenalan supaya orang try produk. Kadang-kadang kita cerita tak lepas. Dia kata tak ada duit. Package 250 tak ada duit. Ramai orang berugut sebab tak ada duit. Kan? Betul tak dalam PKP sekarang ni? Pergilah cari sesuatu yang membolehkan kita jual dulu supaya memulakan ikatan dengan prospek berkenaan. Jangan bila dia tak ada 250, kita tinggal dia. Sekurang-kurangnya bila kita present produk-produk Vista, ambil terapi Mahaj. Biasanya ini produk orang tak tolak. Terapi Mahaj ini, tuan-tuan dan puan, adalah produk yang sangat bagus yang mana dia boleh buat apa yang minyak angin tak boleh buat. Tapi semua rumah ada minyak angin, betul tak? Sebagai standby. Kalau sakit kepala ke, kalau sakit dada ke, ada minyak angin, sapu minyak angin. Tapi minyak angin ini boleh, minyak angin terapi Manhaj ni boleh buat apa yang minyak angin biasa tak boleh buat. Kita ambil ni, kita roll, pergi makan kenduri, boleh. Minyak angin tak boleh busuk. Kita sapu minyak angin, bila berminyak, tak hilang-hilang. Tapi kalau roll terapi Manhaj, sekejap je dia hilang. Roll je sekejap je dia hilang. Yang ini pula dia ada unsur-unsur herba yang bagus-bagus di dalam ni. Ada antaranya bidara. Kita pun tahu bidara ni bukan sekadar untuk makhluk halus, tapi dia bidara sangat bagus untuk mencantikkan kulit, untuk melembabkan kulit, tuan-tuan dan puan. Faham tak? Jadi bila kita roll, sapu kat lutut dia, sapu dekat hidung dia, kan? Dia beli. Bila dia beli, kalau dia tak ada 250, dia beli yang ini. Kita jangan gatal-gatal. Gatal-gatal kau. Janganlah pergi jual harga ahli. Juallah harga yang sepatutnya kita jual. Sebab dia belum ahli. Sebab yang ini RM28, jual RM38, RM10 sebotol. Kalau sehari boleh jual 10 botol, tak ke 100. Tapi jangan buat kerja yang tak bijak. Bila kita nak buat berniaga ni, kita keluarkan stok 15 kotak satu karton. Modalnya RM420. Boleh buka satu lot. Boleh buka satu lot, boleh guna untuk upgrade dan sebagainya, tuan-tuan dan puan.
Jadi bila kita boleh guna untuk key in, dapat lagi bonus sponsor RM50 selain daripada untung RM1, satu botol RM10. Kalau ada 15 botol RM150. Kita key in pula dapat RM50. Atau kita boleh guna benda tu untuk kita upgrade. Hello, ini adalah satu bisnes yang best. Dan terapi marhas ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita rajin, kita akan membuka pasaran yang cukup besar dan kita boleh follow up. Anda boleh rujuk dengan Rogayah daripada Pasir Mas. Rogayah daripada Pasir Mas. Dia memang banyak jual ni, kan? Dan dia jalankan perniagaan ni sampai satu tahap yang mana dia duduk rumah pun orang cari dia sebab dah habis. Macam mana orang cari minyak angin yang ada dekat farmasi dan sebagainya. Orang cari minyak angin sebab benda tu perlu dan berkesan sebelum dia diguna. Bila habis dia beli. Ini akan mengukuhkan perniagaan anda, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, yang keduanya, bila kita menjual kepada orang yang tak mampu untuk jadi ahli, mereka ini akhirnya akan jadi ahli, insya-Allah, sebab kita ada kesinambungan perhubungan perniagaan produk. Ini asasnya. Anda boleh juga guna kopi, BeLive, anda boleh guna untuk teh tarik. Benda-benda yang sebenarnya produk-produk ini adalah produk support. Dan akhirnya disebabkan banyak kes dah, disebabkan oleh terapi, yang jual terapi yang akhirnya orang tu jadi ahli. Ini asasnya. Sebab kita ada perhubungan berbicara sembang dengan dia. Tolong gunakan poin-poin yang saya bagi ini untuk anda mengembangkan perniagaan anda. Yang keempat, memberikan perkhidmatan atau servis. Ini kena buatlah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ramai orang tanya-tanya tinggal, jual-jual tinggal, dia tak follow up. Follow up ni penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita jual produk, jual terapi, 3-4 hari tanya perkembangan, kan? Okey tak produk ini, apa semua, kan? Begitu juga apatah lagi orang yang jadi ahli. 3-4 hari selepas dia sign up, kita tanya dia apa yang saya boleh bantu untuk kita mengembangkan benda ni. Saya nak jumpa, kalau boleh saya nak sharing tentang sebenarnya bisnes ni macam mana, kan? Sebab ramai orang melihat ini susah lah, apalah. Tapi sebenarnya tak susah kalau faham. Kalau yang tak faham tu jadi susah. Yang kelimanya, anda kena mampu melatih dan membimbing. Tak reti, itulah saya kata sharing value yang saya sebut tadi. Guna orang yang reti, guna upline yang reti. Kan? Gunakan mereka yang reti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak ada hal. Kan? Untuk melatih. Vista Marhas sendiri menggunakan support system melalui Zoom dan sebagainya untuk memastikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan dilatih dan dibimbing membina organisasi tuan-tuan dan puan-puan supaya jadi satu organisasi yang mantap. Ini yang kita kena lakukan step by step. Okey, saya nak bagi secara kasar supaya anda nampak apa yang sebenarnya patut anda lakukan. Hello, assalamualaikum, semua okey ke? Okey. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kategori ahli komuniti menentukan pendapatan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, mereka ini adalah jenis yang pengguna biasa. Pengguna biasa. Pengguna biasa ni maknanya dia jadi ahli, dia tak jadi ahli. Dia tak jadi ahli. Dia beli barang Ada tak? Ada, ramai. Buktinya, cek dengan Rogayah daripada Pasir Mas. Di Pasir Mas tu, ramai customer dia, kebanyakan dia tak jadi ahli. Tapi mereka ni membeli dan dia jual harga runcit. Dia dapat duit antara 700 hingga 1000 setiap bulan untuk runcit kat situ. Ada tak macam tu? Ada. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Tetapi jangka panjang, akhirnya orang-orang ni kita kena educate supaya mereka jadi ahli. Jangan jauhkan, jangan jauhkan. Yang kedua, pengguna bijak. Pengguna bijak ni dia menjadi ahli untuk mendapat harga murah. Dia join, kan? Dia tak nak tanya orang, dia tak nak cari ahli dan sebagainya, dia tak nak menjual, dia tak nak apa, tapi dia suka dengan produk. Dia suka dengan terapi marhas. Dia suka, saya suka teh tarik. Tetapi dia join ahli peringkat awal, dia sanggup keluar 250, tetapi dia nak supaya dia dapat beli produk dengan harga yang lebih murah. Sebab dia tahu kalau beli Botafas 4 kotak, harga Botafas harga ahli 90, jual 150. Dia beli 4 kotak, harga sekotak jadi RM62. Murah. Jadi dia nak guna produk tu. Sebab mungkin dia ada asma ke, mungkin dia ada kecil manis ke, ada jenis macam tu. Tapi kita minum Botafas sebab kita nak meremajakan sel kita selalu, insya-Allah supaya kita sihat. Bila sel kita sihat, sebab Botafas ini tinggi antioksidan dia tinggi elektron dia boleh supply kepada sel-sel kita yang tidak stabil. Amalkan sehari 2 kali, 3 kali pun tak apa tak mudarat sebab pemakanan ia adalah benda makanan yang sihat, minuman yang sihat. Amal je, tak ada masalah. Okey, jadi pengguna yang bijak ni dia dah dapat harga murah, tu je. Yang ketiga je adalah kategori pengguna yang aktif. Pengguna yang aktif ni adalah dia jadi ahli untuk dapat harga murah sehingga dia dapat percuma dengan cara membina organisasi.
Tiap-tiap bulan dia nak beli barang. Dia tanya upline dia. Dia tanya orang yang memperkenalkan kepada dia, macam mana saya nak dapat tiap bulan? Saya suka produk ni, saya nak beli tiap bulan 250. Macam mana cara dia saya boleh dapat free? Sebab kalau kita pergi kat pasar raya, pergi kat farmasi, pergi kat kedai mana-mana, anda tetap kena bayar. Tetapi di dalam business community, network yang saya panggil business community ataupun multi level marketing, bila anda lakukan penajaan dalam satu jumlah yang tertentu untuk dapat RM250, ada cara dia. Boleh hubungi saya dalam malam ni. Saya tak nak kongsikan panjang, tetapi dah asas dia adalah berapa ramai kena taja, berapa ramai repeat sale boleh berlaku, supaya dengan itu dia ada bonus, dan dengan bonus itu mencukupi untuk dia beli barang 250 bersama dengan satu PB secara percuma, tak payah cari duit lain. Ini kriteria yang ketiga. Tetapi akhirnya yang jadi kriteria yang ketiga ni, akhirnya dia terpaksa upgrade tanpa dia sedar sebagai pemimpin empire. Ini yang kita katakan jadi jutawan ni. Ini yang kita katakan sebagai jadi jutawan. Melaksanakan semua tanggungjawab dalam struktur pembinaan organisasi. Maknanya dia buat semua, mengguna menjual apa semua, dia aktif, dia buat latihan, dia buat bimbingan dan sebagainya. Dia membina empire. Dia ambil berat tentang grup dia. Tiap-tiap hari dia buat kelas kan. Tiap-tiap hari dia jumpa network dia, sama ada offline atau online. Dia lakukan ini. Dan bila dia lakukan ini secara tak sedar pun, akhirnya dia dapati reward point aku. Ni bercakap pasal reward ni, jangan lupa. Tiap-tiap bulan tuan-tuan dan puan, bila anda sudah layak maintain, anda kena maintain untuk layak matching bonus, untuk layak uni level bonus, anda kena ingat Anda ingat. Sama ada grup anda aktif atau tidak. Kalau walaupun slow grup anda, tetapi setiap sale dia dikira untuk reward point anda. Tapi kalau anda tak maintain, sale yang berlaku pada bulan itu takkan dikira sebagai reward point. Reward point ini tujuan apa? Untuk kumpul point, dapat rumah percuma, dapat kereta Mercedes percuma, dapat MyV percuma, dapat bas percuma. Itu semua tiap-tiap bulan tuan-tuan dan puan kena maintain. Kalau tak maintain bulan itu, apa saja sale yang berlaku oleh downline anda, sama ada belian ulangan ataupun belian ahli baru, tak dikira. Rugi kan? Rugi. Sebab walaupun sikit-sikit, tapi bila dikumpul lama-lama jadi banyak. Apa masalahnya kalau dalam masa 5 tahun kumpul point, anda dapat semua rumah harga 1.05 juta secara percuma. Apa masalahnya kalau dalam masa 3 tahun anda boleh kumpul reward point itu untuk anda pergi umrah secara percuma. Apa masalah? Sebab kita jadi pengguna. Asasnya kita ajak orang pengguna dan ajak orang menjadi pengguna aktif. Faham? Senyum Sharifah Ibrahim. Dah maintain ke belum? Dah maintain dah? Dah maintain. Kan, bila kita ada ramai downline kita yang maintain, maka apabila dia maintain, masuk pairing balik. Bila dia maintain, ada 2 model masuk. Faham tuan-tuan? Bila downline kita maintain dan downline kita maintain. Beli maintain ni, dia jadi macam fikir memban pula. Apa nak memban je tuan-tuan? Bukannya nak suruh beli 250 dalam secara lamsam. Anda boleh buat belian peribadi sikit-sikit daripada 1 hari bulan sampai 30 atau 31 hari bulan. Beli sikit-sikit, tak apa. Habis kopi, beli kopi. Habis teh tarik, beli teh tarik. Habis terapi, beli teh terapi. Kan? Beli sikit-sikit pun tak apa. Asalkan dalam masa 1 bulan, daripada 1 hari bulan sampai 30 atau 31 hari bulan, cukup RM 250 dan 100 PV. Kena faham tu ya. Kena cukup 250 dan 100 PV. Beli barang sendiri lah tuan-tuan. Guna sendiri. Kalau ada lebih, sedekah ke orang. Kalau jual pun boleh. Jadi apa isu dia? Itu masalah dia. Saya belanja barang 300-400 sebulan. Makan sendiri lah. Makan sendiri lah. Tengok kulit makin cerah. Orang kata, umur dah 50, tegar je kulit muka. Serius main pegang tengok. Serius weh. Kulit saya tegang. Tu cerita dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena 250, 100 PV. Jangan 100 PV, jangan fikir 100 PV. 100 PV ni maksud kita duk kira-kira 100 PV, tapi RM RM230. Tak kira, dia kena 250. Jangan RM250 tapi PV-nya 90 pun tak boleh. Dia kena 250 dan 100 PV. So make sure beli sikit-sikit pun. So mandian, contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Takkan tak mandi. Kan? Lepas tu ada susah-susah apa ni? Yang Ustaz Azman Kelantan selalu duk sebut ni, Biligo ni. Ini apa dia? Susu kambing untuk kanak-kanak. Ini sangat bagus.
Kata Puan Aida, antara sebab dia buat bilingual ni adalah kerana apabila seorang ibu, contoh dia menyusu, dia nak bagi susu banyak, ya, dia diminum ni. Bila cukup 2 tahun, anak tu dah tak boleh minum susu mak dia, sambung minum bilingual, susu kambing formula keluaran Vista Manhaj. Tuan-tuan, mana perniagaan itu bersambung tak? Bersambung. Jadi boleh jual tak? Boleh. Ramai orang apabila benda ni dah habis, anak kita menyusu. Kan? Anak kita menyusu. Berapa tahun menyusu? Berapa tahun minum susu ni? Abeli berapa tahun minum susu? Tak ingat dah Abeli kan? Siapa ingat? Tak ingat. Tak ingat? Ha. Siapa ingat? Minum susu berapa kali lah? Fazli. Tuan Fazli kita minum susu tak? Minum susu daripada umur berapa sampai umur berapa? Ha? Agak. Anak-anak ni menyusu ni sampai umur berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? 2 tahun. Lepas tu dia berhenti, dia minum susu apa? Minum susu lagi tak kalau berhenti 2 tahun? Dia pergi farmasi betul. Dia pergi kedai, dia tetap juga beli susu untuk ibu dia. Mana pedagang itu berterusan. Kita ada the golden product ni. Kan? Dekat Paloh tu berapa ramai ibu yang menyusukan anak dia. Perkenalkan. Dia tak nak masuk ahli lagi. Tak apa. Jual dulu. Tak ada masalah. Tapi jual itu adalah menyambung kesinambungan perniagaan yang akan berterusan. Sebab akhirnya kita akan kata, kenapa kau tak masuk ahli? Sebab kau masuk ahli, kau boleh kumpul poin tu untuk kau dapat hadiah kereta dan sebagainya. Kau dapat lebih murah dan sebagainya. Mahal ke tak? Murah gila weh. 600 gram, harga ahli RM45. Masya Allah, gila-gila kinzir. Murah. RM45, jual RM50. RM55, murah. RM55 untuk reject RM10. Kita belilah package. Bila kita beli package, kita dapat 2 kotak ini, kita boleh dapat 1 botol fast, 1 B-Mind. Lepas tu kalau kita buat repurchase, kita boleh beli 4 kotak ke 5 kotak. Saya tak ingat dah, RM270. Cik Rejab tahu benda ni masih ada ke tidak. Saya rasa ada lagi lah. Bilingual beli repurchase untuk maintain. Boleh. Tapi dalam RM270. Dapat 4 ke 5 kotak. Abeli, kalau dapat yang ni, boleh jual tak sekotak-sekotak tak? Bila customer kita, bila dia berhenti minum susu, habis susu, dia beli balik. Betul tak? Takkan habis susu dia tak beli dah. Dia bagi makan akar kayu je kat anak dia. Tak, dia kan beli susu baby juga. Ini adalah susu untuk kanak-kanak yang boleh guna sampai orang dewasa, orang tua pun. Abeli boleh minum susu ni. Nak bagi, nak senang, nak menjual, dia senang je. Bagi orang rasa ya. Bagi anak tu rasa. Jangan bagi mak tu rasa. Bagi anak tu rasa. Kan? Bagi rasa serembuk tu. Lepas tu tanya, sedap tak? Sedap tak? Nak? Suruh mak beli. Bukan mahal. RM55 je. Orang kata sebelah tangan je weh. Susu kambing formula ni telah digunakan oleh anak-anak Puan Aida. Dan formula ini adalah formula yang sudah berusia 10 tahun. Bukan dia baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita ni, di seluruh negara tolong viralkan ini. Sebab bila kita viralkan ini, kita menjual yang ini, kita boleh bantu kita. Satu, kita boleh guna untuk maintain. Yang keduanya, kita beli satu package untuk repurchase. Package untuk repurchase ya, bukan package untuk fast start. Kalau fast start, 2 kotak ni, 1 botol fast, 1 B-Mind. Itu kalau nak daftar ahli ya. Tapi kalau kita buat beliau ulangan, kita boleh RM270 dapat kotak saya 4 kotak saya. Nanti kita rujuk balik dekat sedaran harga. Tapi beli ni, lepas tu kita boleh jual sekotak. Satu kotak boleh untuk RM10. Dapatlah 100 PV. Dan 100 PV itu boleh guna untuk maintain. Betul? Betul. Lepas tu bila orang anak dia, mak dia tak nak masuk ahli lagi. Kan? Tetapi bila habis dia akan cari yang beli lah. Betul tak? Dia akan cari Biza lah. Biza, kau tidur ke apa? Jadi bila benda ini kita amalkan, kita dapat kebanyakan pasaran, bisnes kita akan berkembang tuan-tuan. Ni jangan lupa ni, ya Allah Tuhan. Susu kambing formula kanak-kanak ni tuan-tuan. Khasiat susu kambing ni saya dah kupas dah, tengoklah dekat channel YouTube saya. Saya cerita dah pasal susu kambing. Lepas tu dalam ni juga dimasukkan omega 3. Puan ada masuk DHA, EPA, dia masuk multivitamin, ada kismis, ada madu. Sangat powerful. Dalam keadaan sekarang ini pula, dalam suasana COVID sekarang ini, ramai kanak-kanak yang dah kena COVID, ada yang mati pun. Ya, di Kelantan ni ada 1,000 orang yang kanak-kanak umur 5 tahun yang kena COVID.
Sebab apa? Sebab apa? Mudah je. Mak tak makan makanan berkhasiat. Mak tak menyusukan anak-anak ini. Bila anak tak dapat makanan yang baik, maka sistem ketahanan tubuh anak-anak itu tak kuat. Tolonglah cerita, tolonglah kongsikan dengan ibu-ibu ni. Saya jumpa banyak kes dah di Perlis. Saya selalu sebut di Perlis. Anak tu kena kena cirrhosis. Bila saya tanya, dah anak ni minum susu apa? Dia minum susu tin biasa yang harga RM20 lebih. Tuan-tuan, kalau RM20 lebih harga jual, nilai harga tu kalau buat berapa ya? Adakah betul-betul banyak susu kambing atau susu krema? Jadi kalau tak berkhasiat, anak itu akan kena penyakit. Kita kena penyakit sebab sistem antibodi kita lemah. Jadi tak heran dalam suasana sekarang dengan mana COVID ini telah berkembang dalam bentuk sporadik, berkembang dalam airborne, dalam udara. Anak-anak ini kena, imunisasi dia lemah. Tak sayang ke anak? Sayang duit tapi tak sayang ke anak? Bagilah yang lebih, bukannya mahal pun, RM55 600 gram kot. Berat pun sama lebih kurang ya, sama dengan apa yang ada di dalam pasaran. Tapi harga lebih murah. Cubalah sebarkan. Agak-agak berapa ramai anak-anak di Malaysia ni yang tak dibekalkan dengan makanan yang sihat. Rasa macam makan sihat dah, tapi tidak diberikan makanan yang sihat. Betul tak? Tu Alia yang dekat belakang tu, Sharifah. Bagi tak yang ni susu ni? Ke dia minum gomik gocok ya? Tolonglah bagikan. Ni benda orang tak nampak ni. Ini orang yang tak nampak. Kuatkan imunisasi tubuh anak. Di dalam Vista inilah dia. Bukan tunggu sakit. Kita nak makan untuk hilang dahaga, untuk rasa kenyang, tapi kita juga nak sihat. Dan amallah pemakanan sihat. Itu yang penting yang kita kena faham. Boleh? Hello? Boleh. Hello. Boleh. Hello. Everybody. Okay. Saya tak mau panjang-panjang kelas ni. Dah hampir pukul 10.30 malam. Okay. Cukup. Ada apa soalan? Dekat situ. Nak tanya? Boleh tanya. Tak ada ya? Semua clear? Semua pandai? Ada. Agak? Ada Sifu. Apa dia? Saya nak tanya Stevista. Okey Agak. Usia budak 13 tahun sebab dia sawan kan. 13 tahun. Okey. SAPV 3 barang tu lah, Bicolin, Botafas, Bimine. Tapi kalau masukkan Stevista sesuai tak untuk 13 tahun? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Stevista ini ada orang cakap gula untuk ganti gula saja. Sebenarnya kena faham betul-betul ya. Apa saja masalah penyakit kronik, ianya salah satunya kerana sistem imunisasi lemah. Sebab itu kita sakit. Dan salah satu punca utama kenapa sistem imunisasi kita lemah adalah kerana mengamalkan gula pasir. Stop gula pasir. Gantikan dengan Stevista. Sebab dia Stevista bukan sembarang stevia. Di dalam dia ada daun Melissa officinalis yang sangat bagus untuk mengawal blood pressure, untuk mengawal gula dalam darah, dan juga dia adalah antioksidan yang tinggi. Dan selain daripada itu, di dalam Stevista dia ada aquamin. Aquamin ini adalah mineral yang bertindak sebagai transporter untuk pergi ke seluruh sistem saraf. Dia ada masalah sawan. Sawan itu adalah berkaitan dengan sistem otak dia, sistem saraf pusat otak dia. Sebab itu Stevista penting. Selain daripada mengamalkan Bimine dan juga Bicolin. Dan Botafas juga dia kena amalkan. Amalkan secara konsisten. Bukan buat sebagai ubat. Dia kena makan. Kena sampai bila? Sampai hari kiamat. Yeah. Ini masalahnya bila orang cakap, ini nak makan sampai bila ni? Kalau berhenti, dia jadi balik tak? Kalau berhenti, lepas tu tak ubah gaya hidup, masih lagi makan benda-benda yang beracun, masih lagi makan benda yang tak elok, dia berhenti akan jadi balik. Sebab itu, kita kena jaga sistem ketahanan tubuh kita dengan sentiasa makan makanan yang baik, makanan yang halal. Makanan halal dan thayyiban, halal lagi baik. Dan maka dengan itu, sistem badan kita akan terjaga, insya-Allah. Boleh Agak? Adakah saya menjawab soalan Agak? Ya.
SAPV tu termasuk Stivista sebenarnya. Ya. Termasuk Stivista. Dia kena minum dia minum selalulah sampai bila-bila lah. Apa salahnya? Sebab ini adalah pemakanan kesihatan yang baik. Ada soalan lain? Ada soalan lain sebelum kita nak buat cabutan berhadiah? Saya suka cakap bertuah. Ada saya cakap berhadiah. Kita nak cek nama ya. Siapa yang saya sebut nama tu, tolong sebut ada ya. Tolong on video saya dah tengok. Kalau tidak, bila kita buat cabutan, kita sebut nama, maknanya kita anggap dia tak ada lah. Ada nama Lisa tak? Lisa kat sini. Lisa ada tak kat sini? Ada tak? Ada ya? Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3 tak ada. Amelie ada Amelie? Amelie? Ya, ada. Rosita Mama Ali? Ada. Berapa kali dah menang tu? Apa ni Tuan Darus kita? Darus. Ada tak Tuan Darus? Tuan Darus ada tak? Ada. Alright. Abang Bakhtar. Ayata kita? Ada ke? Mana ayah? Ayata. Ayata ada tak nampak gambar. Ayata ada tak nampak gambar. Saya rasa dia ada mengalami kesulitan untuk onkan dia punya audio kot. Ayata ada tak? Saya nampak ada. Dia ada. Cuma Ada tak, dia tak buka tu. okey. Rogayah Pasir Mas. Ada tak? Ni menang 2 kali dah ni. Ada. Okey, Rosita Mak Ali ada. Lepas tu Ada nampak dah gambar. ada Ayata. Ada. Okey, lepas tu Rosita Sudin. Ini Cikgu Rosita kita ni. Ada tak Rosita Sudin? Tak ada Saya tengok dalam senarai dekat Zoom ni pun tak ada. Rosita Sudin.